Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sinar dari utara, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, dan salam keluarga Malaysia. Yang berusaha, Tuan Haji Mat Zinan bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang dihormati, penceramah jemputan kita, Puan Nur Afifah binti Norman, Penolong Pengarah Sektor Integriti Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Cikgu Suraya binti Habibullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Sektor Perancangan, Ustazah Nuraizah binti Junaidi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Sektor Pengurusan Sekolah, Cikgu Siti Mariam binti Saleh, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Sektor Pembelajaran, Cikgu Patrick Anak Dukung menjalankan tugas Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Sektor Pembangunan Murid, Encik Serau Anak Mangit, Ketua Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan, Cik Wardani Diajim Abdullah, Kaunselor Pendidikan Daerah, Puan Norina binti Nordani, Ketua Sektor Pengurusan, semua SI Partner Plus, semua SISC Plus, semua penolong pegawai pendidikan daerah Limbang, semua pengetua dan guru besar daerah Limbang, semua penolong kanan sekolah daerah Limbang, semua guru-guru daerah Limbang, semua anggota kumpulan pelaksana daerah Limbang, serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Bagi menambah keberkatan program kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Yusairi bin Yahya, dan bagi yang bukan beragama Islam diminta berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami menadah tangan pada pagi ini di sambutan Hari Integriti Peringkat Daerah Limbang bagi merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah untuk membentuk citra identiti rakyat Malaysia yang berintegriti dengan meletakkan sikap bersopan santun, nilai yang luhur dan moral yang tulus yang menjadikannya perkara yang pertama dan utama dalam kehidupan kami. Kurniakanlah dalam diri kami hati-hati yang ikhlas semata-mata mengharapkan rahmat dan keredaan-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Ya Allah, Ya Ghani Ya Hamid, jadikanlah kami semua sentiasa berusaha dan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi dalam pelbagai bidang maupun keterampilan peribadi yang luhur, dedikasi dan penuh berintegriti dalam mentransformasi institusi dan negara ini ke arah yang lebih unggul dan cemerlang. Justru ya Allah, berkatilah perhimpunan ini, berkatilah jiwa usaha kami, satukanlah hati kami, eratkanlah satu rahmi di kalangan kami, pandukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur anjakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi era teknologi dan globalisasi. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan pendidikan di alam pesada ini. Ya Aziz, Ya Razak, Ya Karim, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang bersyukur dan taat melaksanakan perintah-Mu. Jauhilah kami ya Allah dari menganggari perintah-Mu. Kurniakanlah ya Allah kepada kami rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Yusairi bin Yahya di atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Mat Zin Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan, dan seterusnya
merasmikan pelancaran sambutan Hari Integriti peringkat daerah Limbang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis Ibu Malina binti Zaini, Penolong PPD dari sektor perancangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha ya, Puan Nur Afifah binti Norman, penolong pengarah sektor integriti Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, selaku penceramah jemputan sempena pelancaran Hari Integriti Pejabat Pendidikan Daerah Limbang, yang berusaha semua timbalan pegawai pendidikan daerah Limbang, semua ketua sektor pejabat pendidikan daerah Limbang, pegawai SI Partner Plus, pegawai SICS Plus ya, semua pengetua, semua guru besar, semua penolong kanan, semua penolong pegawai pendidikan daerah Limbang dari semua sektor, semua guru, semua anggota kaki tangan pelaksana pejabat pendidikan daerah Limbang, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly Penyalang fly, fly high. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka dapat kita bersama-sama mengikuti program sambutan Hari Integriti Peringkat Daerah Limbang secara dalam talian pada hari ini melalui platform YouTube Live Pejabat Pendidikan Daerah Limbang bagi tahun 2022. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah Limbang selaku penganjur program serta semua sektor dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, secara objektifnya terdapat beberapa matlamat utama bagi aspek penganjuran Hari Integriti Pejabat Pendidikan Daerah Limbang pada tahun ini. Pertamanya adalah untuk memberi kepahaman dan kesedaran aspek integriti kepada semua warga pendidikan daerah Limbang tanpa mengira jenis skim perkhidmatan yang ada. Keduanya, menerapkan pembudayaan serta pemerkasaan konsep integriti di dalam norma baharu, khususnya warga pendidikan daerah Limbang. Dan yang ketiga, dapat memberi penekanan kepentingan integriti dalam sesebuah organisasi perkhidmatan awam untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam dan dapat mengatasi masalah kerenah birokrasi yang ada. Bagi tahun 2022, Aku Janji Perkhidmatan Awam merupakan tema yang dipilih oleh Pejabat Pendidikan Daerah Limbang selaras dengan peraturan-peraturan pegawai, kelakuan dan tata tertib 1993. Tema ini amat sesuai diterapkan di kalangan semua warga pendidikan daerah Limbang. Ini kerana semua pejabat awam perlu akur dan patuh kepada surat Aku Janji yang telah ditandatangani semasa pertama kali dilantik di dalam perkhidmatan awam. Salah satu nilai asas Aku Janji adalah sentiasa amanah dalam menjalankan tugas. Antara contoh amanah adalah hadir bertugas mengikut masa yang telah ditetapkan, tidak engkar perintah
dan tidak membelakangkan perkhidmatan awam kerana tugas pribadi. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, terdapat pelbagai aspek yang boleh dikaitkan dengan integriti dalam perkhidmatan awam. Integriti merupakan amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Pejabat awam yang mempunyai nilai integriti yang tinggi merupakan aset yang sangat penting kepada sesebuah organisasi dan negara. Dengan kata lain, integriti dan etika dalam pekerjaan dan organisasi bukan sekadar penglibatan individu untuk menyediakan keperluan dirinya sahaja. Sebaliknya melibatkan tindakan baik yang dilakukan dalam kerja, dan semua ini mempunyai kaitan erat dengan ajaran agama dan tanggungjawab sebagai manusia. Hakisan nilai integriti dalam kalangan pejabat awam akan mengakibatkan kepincangan pentadbiran dan salah laku dalam organisasi. Justru pengamalan dan pemahaman terhadap integriti dan etika perlu dilaksanakan. Seterusnya, pentadbiran dan perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin menerusi penerapan nilai-nilai murni akan dapat mengatasi masalah dan kelemahan dalam pelbagai aspek pemerintahan seperti pengurusan kewangan, pengendalian kes-kes tata tertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang ditegah oleh peraturan perundangan serta agama. Pepatah ada mengatakan, mencegah itu lebih baik dari mengubati. Justru pembudayaan nilai-nilai integriti dalam kalangan warga pendidikan perlulah diperluaskan agar kes-kes berkaitan dapat dielakkan pada setiap masa dan pada masa-masa akan datang. Dalam konteks pejabat pendidikan daerah Limbang, saya menyarankan agar setiap peringkat pengurusan sekolah terus-menerus menerapkan prinsip integriti dalam pelaksanaan setiap tugasan bagi menambah baik kualiti perkhidmatan. Saya juga ingin mengambil kesempatan sempena pelancaran Hari Integriti ini mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pucuk pimpinan sekolah yang telah menunjukkan contoh yang baik serta menjalankan tugas dengan penuh integriti serta penuh dedikasi. Diharap usaha ini dapat diteruskan dengan berkesan pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri ucapan, suka saya mengambil peluang ini untuk sama-sama mengingatkan kita semua agar sentiasa menjadikan integriti sebagai asas dan pegangan dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Agenda integriti perlu dihayati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa mengira umur, pangkat dan jawatan yang disandang. Harapan saya kepada warga pendidikan daerah Limbang, baik pentadbir, pendidik maupun bukan akademik, agar sentiasa berusaha membudayakan integriti di peringkat organisasi masing-masing. Akhir kata, tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan Hari Integriti Peringkat Daerah Limbang Siri 1 tahun 2022 dengan tema Aku Janji Perkhidmatan Awam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan terima kasih kepada Tuan PPD di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis sekali lagi ingin menjemput yang berusaha Tuan Haji Mat Zinan bin Haji Wahid untuk merasmikan gimik pelancaran sambutan Hari Integriti
peringkat daerah Limbang. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan PPD di atas pelancaran sambutan Hari Integriti sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, jika bercuti ke negeri Kedah, hendaklah kita bersikap ramah. Hari Integriti dilancar sudah, mari mulai dengan ceramah. Tanpa melengahkan masa, majlis ingin menjemput Puan Nur Afifah binti Norman, penolong pengarah sektor integriti Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, untuk menyampaikan ceramah integriti yang bertajuk Aku Janji Perkhidmatan Awam, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Sorry. Dah cakap tapi mute pula, tak perasan. Sorry. Alright. Saya mula baliklah. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh Puan? Okay, alright. Terima kasih. Saya show macam ni je lah, kan nak kena slide show juga. Kalau slide show pun boleh je. Sekejap. Alright, sekejap. Right. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mohon maaf lah kesalahan sendiri, tak perasan pula mute tadi. Jadi saya mula balik. Okay. Saya ucapkan terima kasih kepada PPD Limbang di atas kesudian untuk menjemput sektor integriti bagi membuat perkongsian pada hari inilah. Sebelum tu yang saya hormati yang berusaha Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Tuan Haji Mazilan bin Haji Wahid, serta pegawai-pegawai yang berada yang mendengar pada hari ini. Okay. So kalimat saya pada hari ini adalah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Jadi dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib ni adalah senarai apakah peraturan-peraturan dan larangan yang kita sebagai pegawai awam tak boleh lakukan. Saya tahu dalam yang mendengar ni, yang live ataupun yang dalam ruangan GM ni adalah orang-orang yang old school. Maksudnya dah lama dah dalam perkhidmatan awam, dah tahu dah apa larangan dia, apa yang seorang pegawai awam tak boleh buat. Tapi it's okay, kita hari ni kita refresh. Sebab mungkin ada dalam kalangan kita ni yang tak tahu pun benda tu adalah satu larangan. Okay. Seterusnya ini adalah skop kalimat saya pada hari ini. Saya akan membuat sedikit pengenalan lah berkenaan dengan PUA 395 ni. And then seterusnya adalah peraturan-peraturan pegawai awam. Apakah peraturan-peraturan, the do's and the don'ts yang ada dalam PUA 395. Seterusnya adalah contoh-contoh pelanggaran tata tertib dan yang terakhir sekali adalah kesan pelanggaran tata tertib. Okay, yang pertamanya adalah pengenalan. Apakah rasionalnya tata tertib dilaksanakan? Yang pertamanya adalah untuk pembangunan model insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan tata tertib yang berkesan. Yang kedua adalah supaya pegawai awam memahami, menghayati dan memudayakan tata kelakuan sebagai seorang penjawat awam. Yang seterusnya adalah memelihara imej perkhidmatan awam itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, yang the last result adalah untuk menghukum pegawai yang melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan. Okay. Kenapa berlakunya pelanggaran tata tertib dalam kalangan pegawai awam? Yang ini bila kita turun buat siasatan, bila kita buat paper, bila kita terima surat-surat daripada pegawai sendiri, dia ada menyatakan kenapa diorang melanggar tata tertib ataupun tata kelakuan lah. Antaranya yang pertama adalah masalah peribadi.
Kedua adalah masalah keluarga. Ketiga adalah masalah rumah tangga, masalah kewangan yang ini paling selalu. Seterusnya adalah masalah pengurusan diri, masalah pengurusan emosi, dan yang terakhir sekali yang paling common selalu kita terima adalah dia tak tahu itu merupakan satu kesalahan. Jadi di sini saya akan bentangkan, kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan apakah the do's and the don't dalam PUA 395 ni supaya yang last ni tak jadi alasan dah. Tak adalah tadi orang kata, tak adalah lagi orang kata yang dia tak tahu yang itu merupakan satu kesalahan. Okey. Yang ini adalah peraturan-peraturan pegawai awam. Kita punya main rujukan lah, iaitu peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 ataupun nama pendek dia kita panggil PUA 395. Okey, di bawah PUA 395 peraturan 3A dah dinyatakan di sini kewajipan untuk mematuhi peraturan. Semua pegawai awam hendaklah mematuhi semua peruntukan yang tertakluk di bawah peraturan-peraturan ini, dan mana-mana pelanggaran di bawah peruntukan boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tata tertib. Okay. Seterusnya peraturan 3B, kewajipan mematuhi aku janji. Yang ini kita punya selaras dengan tema kita hari ni lah. Kegagalan memberikan aku janji dan kegagalan mematuhi terma aku janji merupakan satu pelanggaran tata tertib dan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini surat aku janji. Surat aku janji ni lah kita sign masa mula-mula kita lantik dulu kan. Ada beberapa perkara dalam ni, yang ini memang kita akan perincikan lagi melalui peraturan-peraturan pegawai awam. Apakah tata kelakuan seseorang pegawai awam. Okay, di bawah peraturan 3C, peraturan-peraturan pegawai awam ni ada menyatakan tentang tugas kawalan dan juga pengawasan tata tertib. Menjadi tugas seorang pegawai iaitu ketua jabatan untuk membuat seliaan terhadap pegawai bawahannya, menjalankan kawalan dan juga pengawasan tata tertib, dan sekiranya terdapat pelanggaran peraturan kena ambil tindakan dengan segera yang mungkin. Dan sekiranya ketua jabatan gagal untuk melaksanakan pengawasan dan juga tindakan penyelesaian, boleh juga dikenakan tata tertib sebenarnya di bawah cuai dan juga tidak bertanggungjawab. Okey. Alright, ini adalah surat edaran daripada KPM berkenaan dengan tanggungjawab ketua-ketua jabatan lah. Alright, next. Okey. Yang ini adalah secara generalnya peraturan-peraturan pegawai awam PUA 395 ni terbahagi kepada 4 benda ni lah. Yang pertama adalah larangan umum, kemudian adalah larangan mutlak, larangan bersyarat dan juga lain-lain. Yang ni saya akan perincikan sekejap lagi lah. Kita akan pergi one by one. Alright. Ini adalah larangan umum daripada A sampai J tu dia dah nyatakan apakah larangan umum sebagai seorang penjawat awam. Boleh tengok dulu, nanti saya go through satu-satu, jangan risau. Okay. Next adalah larangan mutlak, jenis-jenis larangannya. Yang ni pun saya akan go through juga satu-satu kejap lagi. Dan seterusnya adalah larangan bersyarat. Larangan bersyarat ni adalah kita boleh buat tapi mesti ada kebenaran. Siapa yang bagi kebenaran? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah kat situ. Kuasa memberi kebenaran tu ada ketua jabatan, ada yang KPPA, ada yang KSU. Semua ni boleh buat dengan kebenaran. Yang ini adalah lain-lain. Di bawah PUA 395 ni dia ada lebih kepada proses dan prosedur tata tertib sendirilah. Yang ni saya akan go through jugalah kejap lagi. Okay. Seterusnya di bawah peraturan 4, larangan umum ada dinyatakan seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan. Sebagai contoh pelanggarannya adalah bersubahat dengan musuh negara, membocorkan rahsia negara, memburukkan imej negara. Di bawah peraturan 42A, seorang pegawai awam tidak boleh membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi. Contohnya adalah membuat kerja luar tanpa kebenaran, melibatkan diri dalam pasaran niaga hadapan. Yang ini contoh je lah, ada beberapa contoh lah kat sini. Menguruskan penjagaan yang di dalam waktu pejabat ataupun di dalam tugas rasmi, menyebelahi ataupun memberi keutamaan kepada keluarga dalam menimbangkan sesuatu permohonan.
Seterusnya 42B berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya. Sebagai contoh dekat sini ada contoh dia menguruskan tender ataupun sebut harga sedangkan pegawai tahu dalam kalangan orang yang memohon tu adalah family sendiri ataupun menggunakan kedudukannya untuk menyelesaikan masalah-masalah perkhidmatan. Okey, seterusnya 42C berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh menyebabkan syak yang munasabah bahawa pegawai ini telah membiarkan kepentingan dirinya bercanggah dengan tugas awamnya ataupun pegawai telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedah dirinya sendiri. Kalau kat sini contohnya adalah menggunakan kenderaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, mempengaruhi murid untuk masuk ke tuition, memberi barang keperluan pejabat di kedai kepunyaan isteri ataupun ahli keluarga yang terdekat. Okey. Seterusnya adalah D, berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama ataupun mencemarkan nama perkhidmatan awam. Sebagai contoh dekat sini adalah terlibat dalam penyalahgunaan dadah, berjudi di waktu bertugas, berkelakuan yang tidak senonoh, disabitkan kesalahan jenayah, kesusahan berat kerana hutang dan yang terakhir adalah menerima keraian ataupun upah. Okay. Seterusnya di bawah 42E, kurang cekap ataupun kurang berusaha. Sebagai contoh suka melengah-lengahkan masa, tak ada inisiatif nak selesaikan kerja. Okay. 42F, tidak jujur ataupun tidak amanah. Sebagai contoh memalsukan dokumen-dokumen kerajaan, membuat tuntutan palsu, menerima hadiah tanpa kebenaran, tidak membuat perisytiharan harta. Yang ini pun boleh menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan dikenakan tindakan tata tertib. Okey, seterusnya di bawah 42G adalah tidak bertanggungjawab. Sebagai contohnya tak hadir bertugas, meninggalkan pejabat tanpa kebenaran, datang lambat, lepas balik awal. Itulah salah antara contohnya lah kat sini. Okay. Yang terakhir sekali yang saya nak tekan dekat sini adalah peraturan 42H ni. Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh ataupun tekanan luar untuk menyokong apa-apa tuntutan berhubung dengan perkhidmatan awam. Sebagai contoh yang ni memang selalu kita terima jugalah. Bila ada urusan melibatkan perkhidmatan sebagai contoh pertukaran ke, kenaikan pangkat, nanti adalah yang selit sekali surat daripada ahli-ahli politik untuk memajukan sokongan tu. Yang itu ada tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh membawa pengaruh luar untuk menyokong apa-apa tuntutan kita sebagai penjawat awam lah. Kat sini saya tunjuk jugalah ada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2004, Panduan Pertukaran Pegawai Awam. Saya baca sikit, yang sini dia mengatakan pegawai adalah dilarang untuk menggunakan apa-apa bentuk pengaruh ataupun tekanan luar bagi menyokong permohonan mereka untuk bertukar ataupun sebaliknya ataupun tak nak bertukar. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak berpindah, nak bertukar, ikutlah prosedur yang betul, ikutlah saluran yang betul. Jangan menggunakan pengaruh luar untuk memajukan tuntutan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ini pun selalu kadang-kadang orang tak tahu juga tak boleh. Jadi saya tekan lagi kat sini, bukan tak boleh, memang tak boleh, tak tahu. So saya tekan yang kat sini, tak boleh membawa ataupun cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh luar untuk memajukan tuntutan terhadap perkhidmatan awam lah. Okey. Yang ini merupakan satu kesalahan. Seterusnya di bawah 42I, ingkar perintah ataupun berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah, yang sebagai contoh kat sini adalah melanggar arahan keterjawatan, tak mematuhi peraturan yang ditetapkan, membantah atau melawan pegawai atasan. Yang terakhir sekali adalah keluar negara tanpa kelulusan. Okay. Yang 42J, suai dalam melaksanakan tugas-tugas, menghilangkan ataupun menyebabkan kerosakan kepada harta kerajaan, meluluskan tawaran kepada calon yang tidak layak, tak mengemas kini ataupun menyemak dokumen mengenai pengurusan kewangan. Ada jugalah beberapa kes yang kita terima, sign je dokumen tapi tak sedar pun sebenarnya dah double payment. Yang itu pun boleh menyebabkan tindakan tata tertib diambil ke atas pegawai. Alright. Seterusnya, kita dah masuk di bawah larangan mutlak ya tuan-tuan dan puan-puan. Larangan mutlak yang pertama sekali adalah gangguan seksual. Sebarang perbuatan yang ditarifkan sebagai bersifat seksual, sebagai contoh cuba untuk mendapatkan, meminta ataupun menghina sehingga menyebabkan mangsa itu tersinggung, boleh ditafsirkan sebagai gangguan seksual.
Dia tak kisahlah lisan ke, bertulis ke, bersentuhan ke, tu adalah dikira sebagai kategorinya adalah gangguan seksual, dan dia juga tak terhad kepada waktu ataupun tempat bekerja. Tak juga terhad kepada gender. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tak kisahlah siapa kata siapa, tetap memberikan satu larangan mutlak. Dan sekiranya ada terjadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh laporkan kepada sektor integriti. Kita akan berserta dengan dokumen dan juga rekod-rekod bukti-bukti lah. Kita akan turun buat siasatan sekiranya ada terdapat aduan berkenaan dengan gangguan seksual ni lah. Dan sekiranya didapati memang bersalah, boleh dikenakan tindakan tata tertib juga. Okay, next. Penyalahgunaan dadah, yang ini clear cut lah. Pegawai kerajaan dilarang untuk mengambil dadah berbahaya kecuali atas sebab kesihatan. Merupakan satu kesalahan besar yang boleh membawa kepada hukuman buang kerja. Ini saya share je lah jadual pertama untuk akta dadah berbahaya. Ada list dekat sini je lah. Okay, kita go through je ni. Okay, seterusnya di bawah larangan mutlak yang kedua adalah menyenggara taraf kehidupan melebihi emolumen juga pendapatan persendirian yang sah. Yang ini bukan apa tuan-tuan puan-puan. Yang ini lebih kepada untuk mengelakkan tanggapan masyarakat yang pegawai awam tu mengambil rasuah. Jadi ketua jabatan mempunyai berhak lah untuk memohon pegawai untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan pemilikan harta pegawai tu. Pegawai dilaranglah untuk menyenggara taraf hidup melebihi emolumen ataupun pendapatan yang sah, ataupun menguasai memiliki sumber kewangan yang tak seimbang dengan emolumen. Sekiranya ketua jabatan mendapati adalah pegawai di bawah seliaan mereka yang ada dalam dua kategori ni, ketua jabatan boleh melalui notis bertulis mengkehendaki pegawai itu untuk memberikan penjelasan. Atas sebabnya adalah kita tak nak nanti pegawai tersebut dikaitkan dengan pengambilan rasuah. Itu je. Dan juga notis ni pun bukanlah satu hukuman tata tertib ke apa. Dia just nak minta penjelasan sahaja. Okay. Seterusnya peraturan 12, meminjam wang ataupun menjadi penjamin. Tak boleh meminjam wang ataupun menjadi penjamin kepada orang yang tertakluk kepada kuasa rasmi, tinggal atau memiliki tanah ataupun menjalankan perniagaan dalam kawasan kuasa rasminya. Peraturan 13, keterhutangan kewangan yang serius. Peraturan mengenai larangan meminjam wang dan berada dalam keterhutangan kewangan yang serius ke atas pegawai awam pernah diedarkan oleh JPA dululah pada 28 Disember 2005. Pada dasarnya pendapatan bersih seorang pegawai awam tu hendaklah pada sekurang-kurangnya paras minimum 40% daripada emolumen. Okay. Yang ni ada jugalah saya kat sini, kat kecil kat sini ada info integrity lah. Kita pernah kita keluarkan beberapa info integrity bulanan untuk remind everyone apa senarai peraturan yang ada dalam PUA 395 ni lah. Antaranya adalah ni lah, keterhutangan kewangan yang serius ni. Peraturan 15 adalah meminjamkan wang, tak boleh meminjamkan wang dengan faedah. Okay. Peraturan 16, pelibatan dalam pasaran niaga hadapan. Okay. Ada juga kat sini, pegawai awam juga dilarang sama sekali terlibat dalam mana-mana skim cepat kaya, termasuk sebagai penganjur ataupun pengantara ataupun pelabur. Yang ni boleh refer Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2009. Seterusnya cabutan bertuah, peraturan 17, cabutan bertuah ataupun loteri tak boleh mengadakan, mengelolakan ataupun mengambil bahagian dalam tiket cabutan bertuah lah. Yang ini lebih kepada kita tak nak, kita nak elak salah faham masyarakat lah berkenaan dengan pegawai yang berpotensi untuk dikaitkan dengan rasuah. Seterusnya penerbitan buku, tidak boleh menulis buku ataupun apa-apa dokumen ataupun karya lah berdasarkan maklumat rasmi ke peringkat. Seterusnya di bawah peraturan 20, larangan bertindak sebagai penyunting dalam mana-mana penerbitan kecuali penerbitan yang dibenarkan macam penerbitan jabatan, profesional, yang itu boleh lah. Okey, seterusnya yang ini adalah peraturan 23 sampai 27, ketidakhadiran tanpa cuti. Yang ini pun antara
antara kes-kes yang banyak kita terima adalah ketidakhadiran tanpa cuti ni lah. Pegawai definisi dia adalah pegawai yang tidak hadir dalam apa-apa jua tempoh masa pada masa dan tempat pegawai itu dikehendaki hadir. Dan tidak hadir bertugas tanpa kebenaran ataupun alasan munasabah ataupun tanpa cuti. Dengan kebenaran boleh diambil tindakan tata tertib. Okey. Di bawah peraturan 25.1, ketua jabatan hendaklah seberapa segera yang mungkin melaporkan hakikat itu, iaitu THB tadi, dan berserta dengan tarikh-tarikh yang pegawai tak hadir kepada PBT. PBT ni adalah pihak berkuasa tata tertib. Kat sini saya share lah sikit, ada dua jenis THB, iaitu satu adalah pegawai tak hadir bertugas dan dapat dihubungi. Yang kedua adalah kes pegawai tidak hadir bertugas selama 7 hari berturut-turut dan tak dapat dihubungi. Okey. Apa tindakan yang perlu diambil oleh ketua jabatan? Yang pertamanya adalah membuat pemotongan emolumen di bawah peruntukan Perintah Am 14A bab C cuti. Dan pemotongan emolumen ni perlulah diberitahu secara bertulis kepada pegawai yang tidak hadir bertugas tadi. Dan pemberitahuan ini bukanlah satu hukuman tata tertib ya. Kebanyakan apa yang kita terima adalah ketua jabatan tak memberitahu kepada pegawai yang dia tak layak, dia punya emolumen tu dilucutkan disebabkan dia tidak hadir bertugas. Jadi itu adalah melanggar peraturan sebenarnya. So ketua jabatan hendaklah memberitahu secara bertulis kepada pegawai berkenaan yang berkenaan dengan pelucutan hak emolumen pegawai. Okey, seterusnya apa yang perlu dilakukan oleh ketua jabatan adalah menghantar laporan dan juga dokumen yang lengkap kepada pihak berkuasa tata tertib. Iaitu di peringkat sektor integriti sendirilah. Kami ada keluarkan satu surat pada tahun 2020 berkenaan dengan pengurusan aduan dan juga laporan bagi kes pegawai yang tidak hadir bertugas. Dalam surat ni kita ada sediakan senarai sema apa dokumen yang diperlukan oleh pihak sektor integriti untuk memproses laporan tidak hadir bertugas tu. Inilah saya ada. Ini adalah dokumen, ini adalah surat yang kita pernah edarkan dululah pada 29 Julai 2020. Dia punya catat alih, dia punya senarai semak, semua dah ada dalam surat ni. Yang surat ni kita hantar kepada PPD dan juga semua sektor lah. Ini adalah surat peringatan kutipan balik ART dan juga LBGE. Okey, ini saya just share di bawah buku Pelan Anti Rasuah KPM tahun 2020 hingga 2024, tidak hadir bertugas ini merupakan satu kesalahan yang tertinggi lah di KPM sendiri. Okey, seterusnya kita dah masuk bawah larangan bersyarat. Okey. Okey, ramai yang tak tahu bila yang sebenarnya pekerjaan luar ni, sekiranya pegawai nak buat pekerjaan luar kena dapatkan kebenaran. Banyak isunya adalah mereka tak tahu. Jadi di sini saya highlightkan, saya tekankan kat sini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak buat pekerjaan luar perlu mendapatkan kebenaran. Sekiranya tak dapat kebenaran tak boleh buat. Okey, antara syarat-syarat nak buat pekerjaan luar ni adalah kena buat di luar waktu pejabat ataupun tugas rasmi, tak menjejaskan kebergunaan sebagai seorang pegawai awam dan tak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. Baik, ini adalah beberapa arahan perkeliling yang berkaitan dengan pekerjaan luar ni lah. KPM ada keluarkan surat perkeliling perkhidmatan KPM bilangan 1 tahun 1999 berkenaan dengan pekerjaan luar, dan juga surat perkeliling perkhidmatan Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia bilangan 1 tahun 2006 berkenaan dengan syarat-syarat melakukan pekerjaan luar sebagai guru tuition, dan juga satu surat KPPA bertarikh 6 Mac 2014 berkenaan dengan perniagaan dalam talian. Okey. Yang ini kita ada keluarkan juga satu surat tahun lepas berkenaan dengan pengurusan permohonan pekerjaan luar. Yang ini selalunya bila kita terima dokumen tu tak lengkap, jadi kita tak dapat nak proses immediately. So apa yang kita buat adalah kita keluarkan satu surat pengurusan permohonan pekerjaan luar untuk guide tuan-tuan dan puan-puan PPD dan juga sekolah
sekiranya ada pegawai yang memohon untuk buat pekerjaan luar, yang ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disertakan. Dan dokumen tu kita akan angkat kepada pihak berkuasa melulus lah, bagi grade 44 dan ke bawah, pihak termasuk anggota kumpulan pelaksana. Kelulusannya adalah di JPN sendiri, iaitu di bawah pengarah pendidikan negeri Sarawak. Bagi grade 48 dan ke atas, kita akan angkat permohonan itu untuk kelulusan KPM. Baik, seterusnya adalah etika pakaian. Hendaklah pemakaian pegawai awam hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah saya boleh bacalah kat sini apa perkeliling dan juga arahan-arahan yang perlu dipatuhi berkenaan dengan etika pemakaian ni. Seterusnya adalah terimaan hadiah. Larangan menerima hadiah sekiranya ada kena-mengena dengan pelaksanaan tugas, bentuk atau emas ataupun nilai itu tak sepadan dengan maksud hadiah, dan kebenaran hendaklah diperolehi sekiranya pegawai meragui tentang bentuk, emas ataupun nilai hadiah tu, ataupun sekiranya susah nak tolak pemberian tu. Seterusnya adalah terimaan kerakyaan. Seseorang pegawai boleh memberi ataupun menerima apa-apa jenis kerakyaan kepada ataupun daripada mana-mana orang jika yang pertamanya adalah tak mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya, dan pemberian ataupun penerimaan kerakyaan itu tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tata kelakuan yang telah kita baca tadilah di bawah peraturan 4 tadi. Seterusnya pempunyaan harta. Macam biasalah, yang ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun sedia maklum, kita perlu buat perisian harta lah. Bila pada masa mula-mula dilantik, sekiranya mempunyai harta baru, sekiranya kita nak buat pelupusan dan pada masa yang dikehendaki oleh kerajaan, dan last kali ni adalah pada setiap 5 tahun sekali. Seterusnya di bawah larangan bersyarat dalam peraturan 19 adalah membuat penyertaan awam. Sekiranya sekiranya ada keperluan untuk mengeluarkan penyertaan awam, kena dapatkan kebenaran dulu baru boleh buat penyertaan awam. Yang ini taklah terhad kepada ceramah ataupun taklimat saja. Even apa-apa yang kita cakap di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, itu pun termasuk jugalah di mana kita dilarang untuk buat pernyataan awam. Sebagai contohnya, tulis dekat Facebook apa-apa yang memburukkan pentadbiran kerajaan, membuatkan ulasan atau penjelasan tanpa kebenaran, ataupun menyuarakan perasaan yang tak puas hati lah melalui melalui kenyataan akhbar ke. Yang itu adalah dilarang sama sekali, larangan bersyarat. Perlu mendapatkan kebenaran menteri yang berkenaan. Larangan bersyarat yang seterusnya adalah peraturan 21, mengambil bahagian dalam politik. Mengambil bahagian dalam politik ni pun kita kena minta kebenaran dululah. Sebelum kita bergiat dalam politik. Kalau untuk kalau semasa cuti sebelum bersara pun perlu mendapatkan kebenaran bertulis juga. Seterusnya adalah memulakan prosedur undang-undang dan juga bantuan guaman. Sekiranya pegawai berkehendakan bantuan guaman, dia perlu mendapatkan persetujuan daripada KSU dululah. Pegawai yang berkehendakan bantuan guaman untuk mengambil ataupun mengarah seorang peguam bela dan peguam cara bagi masuk prosedur undang-undang berkaitan dengan perkara-perkara yang berbangkit daripada tugas awamnya. Yang ini sekiranya melibatkan tugas awam je, bukanlah kita nak minta bantuan guaman untuk buat kes pribadi, yang mesti dia adalah berkaitan dengan kita punya tugas awam sahaja. Dan sekiranya tak dapat kelulusan, charge tu tak akan dibayar oleh kerajaan. Seterusnya di bawah peraturan 28 sampai 23 adalah pegawai yang takluk kepada prosedur jenayah lah. Sekiranya pegawai terdapat prosedur jenayah dimulakan kepada pegawai tu hendaklah segera yang mungkin memaklumkan kepada ketua jabatannya. Berserta dengan dokumen-dokumen ni lah, macam maklumat pertuduhan,
keputusan mahkamah sekiranya dah ada. Yang ini pun JPN ada keluarkan satu surat pada tahun 2020 berkenaan dengan paduan pengurusan tata tertib bagi kes pegawai yang tertakluk kepada prosiding jenayah. Boleh tengoklah kat sini. Okay. Yang ni saya share je lah contoh-contoh kertas pertuduhan. Okay. Alright. So kita dah masuk bawah lain-lain. Yang ini lebih kepada proses dan prosedur tata tertib sendiri. Yang pertamanya adalah tiada seorang pegawai boleh dibuang kerja ataupun diturunkan pangkat dalam apa-apa prosedur tata tertib di bawah bahagian ini, melainkan pegawai itu telah terlebih dahulu diberitahu secara bertulis mengenai alasan-alasan yang berdasarkan tindakan itu dicadangkan dan pegawai itu telah diberi peluang untuk didengar. Yang ini adalah klausa untuk menyatakan bahawa kita tak boleh start apa-apa prosedur tata tertib sekiranya pegawai itu tak diberitahu terlebih dahulu. And kita kena bagi peluang kepada pegawai untuk membela diri sendirilah. Tapi ada pengecualian. Pengecualian di sini adalah dibuang kerja atau diturunkan pangkat atas alasan kelakuan satu pertuduhan jenayah yang dibuktikan terhadapnya. Maksudnya satu pertuduhan jenayah itu dah ada keputusan mahkamah dan didapati bersalah. Yang kedua adalah PBT yang berkenaan dan berpuas hati kerana satu sebab tidaklah munasabahnya praktik untuk menjalankan kehendak sub peraturan 1. Yang ketiga adalah sekiranya YDPA berpuas hati demi kepentingan keselamatan persekutuan. Yang terakhir sekali adalah perintah tahanan, pengawasan kediaman terhad, wang negeri atau deportasi terhadap pegawai atau apa-apa sekatan pengawasan dengan bond. Ini adalah prosedur tata tertib lah. Jenis-jenis pelanggaran tata tertib kat sini di bawah peraturan 35 kita akan pecahkan kepada dua, sama ada dia tidak dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 36 ataupun dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah peraturan 37. Mana-mana dua ni perlu dikeluarkan satu notis kesalahan tata tertib dan memberi peluang kepada pegawai untuk membuat representasi dalam masa 21 hari. Dan kemudiannya maklumat yang lengkap, maklumat dan juga pelengkapan dokumen ke atas kesalahan tata tertib. Dan yang terakhir sekali adalah pihak berkuasa tata tertib membuat keputusan. Sekiranya keputusan didapati bersalah tadi, pegawai boleh membuat rayuan dalam masa tempoh 14 hari. Okey. Yang ni yang dalam kotak ni, yang ni adalah sekiranya ada keperluan bagi penjelasan lanjut, pengerusi lembaga tata tertib boleh meminta satu jawatan kuasa penyiasatan ditubuhkan. Yang ini adalah dia punya inilah ciri-ciri lah, kriteria dia lah. Sejelah saya share dengan tuan-tuan puan-puan. Yang ni lebih kepada prosedur kita di sektor integriti sendirilah. Yang ini pun surat panduan pengurusan tata tertib biasa ada dikeluarkan, diedarkan kepada semua PPD pada tahun lepas, November 2021. Yang ini saya share hukuman tata tertib. Hukuman tata tertib sini ada amaran, denda, lucuk hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat dan buang kerja. Dalam kotak kuning kat tepi ni dia ada tulis, ada mention amaran pentadbiran bukanlah hukuman di bawah peraturan ini. Jadi amaran pentadbiran tu sebenarnya tak boleh diletakkan di dalam buku, kita punya buku ikut perkhidmatan lah. Sebab dia bukan merupakan satu hukuman tata tertib. Lembaga tata tertib boleh menjatuhkan satu hukuman ataupun kombinasi lebih daripada satu hukuman. Okay, yang ni saya just nak terangkan sikit je lah. Apa akibatnya, bukan akibat, apa implikasinya sekiranya dijatuhkan hukuman tata tertib. Yang pertamanya dia akan menyebabkan apa? Memberi kesan kepada tempoh tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok sekiranya amaran boleh menyebabkan tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat selama 12 bulan dan juga makin tinggi lah. Untuk buang kerja dah tak ada lah, maksudnya dah tak ada apa-apa lah, dikeluarkan terus lah daripada perkhidmatan awam.
Yang ini penahanan kerja dan juga penggantungan kerja, jadi lebih kepada pegawai yang tertakluk dalam prosedur jenayah jugalah ataupun siasatan. Di bawah peraturan 46, penjalanan semula tugas, prosiding berkeputusan dengan satu hukuman selain buang kerja, PBT hendaklah mengarahkan pegawai itu supaya menjalankan semula tugasnya. Ini peraturan 47, pegawai yang sedang berkhidmat di luar negara. Peraturan 48, tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran bertulis bagi pegawai yang ditahan kerja ataupun digantung kerja. Kena dapatkan kebenaran bertulis daripada pengurusi pihak berkuasa tata tertib. Peraturan 49, penamatan demi kepentingan awam, bermaksudnya adalah perkhidmatan seseorang pegawai itu ditamatkan kerana perkhidmatannya sebagai penjawat awam tidak lagi diperlukan demi menjaga kepentingan awam. Ini ada dia punya detailnya nantilah. Di bawah peraturan 50A, butiran-butiran kesalahan dan hukuman hendaklah dicatatkan dalam buku rekod perkhidmatan. Di bawah peraturan 51, surcharge, pihak berkuasa tata tertib boleh mengenakan surcharge kepada mana-mana pegawai awam mengikut akta prosedur kewangan. Dan surcharge ni pun hendaklah direkodkan dalam buku rekod perkhidmatan pegawai tersebut. Okay. Ini pun ada dikeluarkan satu surat panduan pengurusan tata tertib bagi kes surcharge. Okay, so tuan-tuan boleh tengoklah kat sini. Peraturan 52, penyampaian notis dan dokumen. Setiap pegawai hendaklah memberi keterjabatannya alamat kediamannya atau apa-apa perubahan alamat itu. Dan alamat itu hendaklah menjadi alamat bagi maksud menyampaikan kepadanya apa-apa notis atau dokumen yang dikehendaki disampaikan di bawah peraturan ini. Maksudnya alamat yang diberikan kepada keterjabatan itu adalah alamat terkini lah yang boleh kiranya keterjabatan bolehlah hantar surat ke hantar notis melalui alamat tersebut lah. Okay, tanda tangan kepada surat dan juga persuratan bawah persuratan lain bawah peraturan 53, apa-apa surat menyurat antara pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan dengan pegawai yang tertakluk kepada tindakan tata tertib hendaklah ditandatangani oleh pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan ataupun mana-mana pihak berkuasa tata tertib bagi pihak pengerusi. Okay. Ni kita dah masuk next agenda, iaitu contoh-contoh pelanggaran tata tertib. Ini saya share lah ya. Laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2017. Ini merupakan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai lah. Ini saya share statistik laporan kes jenayah dan tata tertib di bawah JPN Sarawak sendiri. Yang ini setakat 5 Januari 2021. Yang paling tinggi di sini adalah THB lah. Tata kelakuan ni merasumi ada beberapa jenis pelanggaran tata kelakuan lah. Okay, ini pun saya share juga. Jadi jenis kesalahan rasuah mengikut Akta SPRM tahun 2009. Terdapat 4 jenis kesalahan rasuah yang utama lah. Yang ni boleh baca kat sini. Hukuman bagi kesalahan rasuah ni adalah dipenjarakan selama tempoh tak melebihi 20 tahun atau dan didenda tak kurang dari 5 kali ganda suapan atau 10,000 mengikut mana-mana yang tinggi. Ini adalah contoh-contoh pelanggaran tata tertib yang ada di JPN sendiri yang kita selalu jumpa lah. Yang pertamanya adalah tak hadir bertugas, TSB berpanjangan, berselang-seli, lewat, pulang awal.
tak catat kehadiran pada buku, rekod kehadiran, ataupun dia clock in, clock out tapi dia hilang. Itu pun ada juga. Yang kedua adalah memalsukan tanda tangan pejabat. Ketiga adalah memalsukan sijil sakit atau meminda sijil sakit. Seterusnya adalah penyelewengan kewangan, kuap, PIBG, sumbangan awam ataupun pecah mana. Yang seterusnya nombor 5 adalah ketidakakuran kepada tata cara pengurusan kewangan. Yang ini pun ada juga kita tengok dokumen tu design 2 kali, maksudnya tak semak dokumen. Yang keenam adalah salah guna kuasa. Ketujuh, hubungan sulit dengan pelajar, dengan rakan sekerja, dengan orang awam pun kita ada terima juga. Nombor 8 adalah gangguan seksual atau rogol. Yang ini pun ada. Seterusnya adalah menyebabkan kehilangan wang, harta kerajaan yang menyebabkan surcharge kepada pegawai. 10, membuat penyertaan awam tanpa kebenaran. Yang ini kebanyakannya di media sosial lah yang kita selalu jumpa. 11, yang kebankrapan. Yang ini pun quite a lot of number yang kita terima. Pegawai-pegawai yang didapati bankrupt lah. Seterusnya 12, kesalahan di bawah Akta SPM 2009. 13, mencuri, menipu dan 14, sahaja. Ini adalah beberapa saya share akhbar lah, seratan akhbar melibatkan pelanggaran tata tertib oleh penjawat awam sendirilah. Okay. Inilah dia antara salah laku yang terjadi. Mengambil rasuah, membuat tuntutan palsu, menerima suapan. Yang ini adalah tuntutan palsu bila seorang pegawai awam tu bersubahat mengemukakan voucher tuntutan palsu berjumlah 800,000 antara 2015 dan 2016. Ini adalah contoh pelanggaran tata kelakuan, salah guna kuasa. Okay. Yang terakhir, kita dah ke agenda yang terakhir lah. Kesan pelanggaran tata tertib. Okay. Antara kesannya adalah kita menyebabkan kerugian dari segi kewangan, menutup peluang kenaikan pangkat lah untuk pegawai ataupun peluang untuk peningkatan kerjaya, peluang untuk menikmati apa-apa kemudahan dalam perkhidmatan awam. Dan juga memberikan stigma sebagai seorang pegawai awam yang bermasalah. Okay, itu saja daripada perkongsian saya pada hari ini. Saya harap sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada hari ini boleh dapatlah adalah input yang diterima daripada saya pada hari ini. Apa kita punya peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi, apa the do's and the don'ts, apa batasan kita sebagai seorang penjawat awam. Okay, sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila kita telah dilantik dalam perkhidmatan awam, apa-apa tindakan kita, perbuatan kita melambangkan diri kita sebagai seorang penjawat awam. Dan kita punya image tu akan sentiasa dipandang oleh masyarakat. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada hari ini, saya termasuk saya sekali lah, kita sama-sama menjaga kita punya batas sebagai seorang penjawat awam. Kita follow the do's and the don'ts, apa yang terdapat dalam PUA 395 ni lah. Jadinya ada sebarang soalan ke yang nak ditanyakan kepada saya, boleh tanyalah.
Nampaknya tidak ada soalan kepada Isma. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada PPP Limbang di atas kesudian menjemput Sektor Integriti untuk membuat perkongsian pada hari inilah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih Puan Nur Afifah binti Norman di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan di atas kesudian Puan Nur Afifah binti Norman menyampaikan ceramah pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Tuan Haji Mat Sinan bin Haji Wahid untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Cikgu Suraya binti Habibullah merangkap wakil kepada penceramah kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Untuk makluman Puan Nur Afifah, sijil penghargaan ini akan dikirim kepada Puan dalam masa yang terdekat. Dengan berakhir penyampaian sijil tadi, maka selesailah program kita pada pagi ini. Sekali lagi, Pejabat Pendidikan Daerah Limbang ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita dan semua yang hadir pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.